Bercakap pasal bahasa ni, semasa saya ingin ke Itali tersebut, saya tak tahu pun yang orang kat sana tak cakap English. Jadi saya membuat perkiraan yang saya boleh cakap English, diorang mesti boleh cakap English. Dan rupa-rupanya saya silap. Semasa di sana, 90% rakyat Itali tak boleh cakap English. Dan walaupun English saya pun so-so, tapi diorang tak boleh cakap langsung. Mungkin dia tahu yes, no je. Jadi bahasa isyarat tu salah satu, tapi saya sangat bersyukur kerana semasa saya waktu di sana, disebabkan situasi di sana tidak mengizinkan saya cakap English, saya mula belajar bahasa Itali. Dan saya bersyukur kerana apartmen tempat saya tinggal betul-betul berhadapan dengan bangunan yang dipanggil Inglese for Stranieri. Maksudnya English untuk orang luar. Jadi saya pergi daftar untuk belajar bahasa Itali kat situ dan sangat murah, dalam saya ingat RM200 je untuk 1 tahun. Kerajaan mereka mahukan orang luar bercakap Itali. Jadi sebelum itu urusan sangat susah. Saya pergi ke pejabat pos ke, beli barang ke, dia orang tak faham. Saya just bahasa isyarat. Tapi selepas tu saya mula dapat tangkap sikit-sikit lah, dan dah boleh mula bercakap, dah boleh mula faham. Boleh macam membeli belah, minta kurang harga apa semua tu. Jadi seronok lah, secara tak langsung saya dapat bercakap bahasa Itali walaupun belum betul-betul fasih sebagaimana rakyat mereka, tapi dalam tempoh 5 hingga 6 bulan tu saya seronok lah dapat boleh cakap bahasa orang lain ni. Semasa di sana, saya bersama seorang lagi mereka bentuk. Dia membuat masters dalam industri design, dan ada seorang lagi mereka bentuk kereta juga. Kami bertiga lah berkawan, dan ada seorang lagi yang saya jumpa, seorang arkitek juga belajar di Itali. Jadi komuniti kami sangat kecil. Kami pergi cuba membudayakan Malaysian culture kat sana, tapi sangat seronok lah. Kenapa saya mencuba semua benda-benda yang saya rasa saya nak merasai pengalamannya? Ya, mungkin disebabkan kenapa saya dibesarkan di kawasan kampung. Kami tidak mempunyai banyak kelebihan dengan rakyat di bandar, tapi disebabkan sifat ingin tahu, sifat ingin mengeksplorasi dunia, menyebabkan saya fikir yang ya, kita hidup sekali je. Jadi apa nak takut, kalau kita gagal pun kita boleh buat balik apa yang kita gagal tu. Dan kalau kita berjaya, ia bonus untuk pengalaman hidup. Bagi saya kejarkan pengalaman yang saya tak pernah alami dalam hidup. Saya ada satu buku, saya tulis apa saja yang saya nak alami dari segi experience, dan majoriti daripada goal yang saya nak achieve tu dah separuh hampir tercapai. Dan kebanyakan idea-idea tu semua idea yang agak mustahil. Saya pernah tulis yang saya ingin bekerja di Ferrari, walaupun tak di Ferrari, tapi alhamdulillah saya berjaya ke program Lamborghini. Tapi sebenarnya Lamborghini bagi saya punya pilihan lah. Saya sangat sukalah dengan jenama tersebut. Dan banyak lagi yang saya fikir hidup ni bukannya tak perlu ambil risiko. Risiko sentiasa ada. Kita keluar bangunan sekarang nak lintas jalan pun risiko. Kita masih kena tengok kiri dan kanan. Hidup ni memang ada risiko. Tapi risiko sampai tahap mana yang kita selesa untuk laluinya? Bagi saya sanggup ambil risiko kerana saya fikir itu adalah legasi pengalaman saya yang saya boleh ceritakan kepada anak cucu. Macam Muhammad Ali, semasa dia meninggal memang satu dunia bermurung bersedih, tapi sehingga hari ini masih lagi orang bercakap pasal beliau. Bukan sahaja kehebatan beliau bertinju, tapi kehebatan beliau berjuang untuk masyarakat yang berkulit gelap sebagai contoh. Jadi saya fikir pengalaman hidup yang kita cuba capai, yang saya cuba capai, dengan harapan suatu hari ini dapat memberi inspirasi kepada masyarakat kampung, masyarakat Peredah, kerana tiada benda yang mustahil dalam dunia ni.